Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa yang perunding takaful kena sedar dia yang ini Okey, yang ini ialah apa yang belajarlah. Tak pasti sebelum ni Faizal cikgu pernah ajar ke tidak, okey, pernah share ke tidak. Kak Su pernah tahu benda ni, Liana mungkin baru. Yang lain-lain saya rasa mungkin dah tahulah, sini dalam ni mungkin dah tahu. Alright, peta kewangan saya, alamak, saya ada satu benda yang saya terlupa nak masukkan. Ni yang apa, Along punya, kejap sebelum saya masukkan tu saya terlupa nak masukkan Along punya ni, kejap kejap. Dia dah buat cantik dah slide tu, lepas tu saya terlupa nak masukkan dalam slide ni. Nanti kita terganggu pula. Saya masukkan dulu kejap. Sementara tunggu-tunggu yang lain-lain kan. Kejap saya betulkan sekejap. Ini yang paling penting ni. Okey, mana dia? Siapa yang nak buat siapa yang nak buat poster, boleh minta tolong Along sementara dia tak masuk lagi ke dalam tempat intern dia. Okay, dia nak masuk tempat intern dia lah pada 19 hari bulan 9 ni. Okay, ni antara poster-poster yang Along buat lah. Okay, dia punya poster tu memang very clear dan nampak cantik lah Nampak macam ni Along buat lah. Very clear dan cantik. Kalau siapa yang nak Along buat poster, bagi tahu dia siap-siap. Tapi korang upahlah dia sikit. Kan? Sebab dia pun tengah cari income sikit kan. Siapa nak nombor kontak Along nanti saya WhatsAppkan dalam grup. Okay, sebab dia punya poster tu dia nampak sharp lah, sharp, very clear sebab dia pakai panggil apa tu? Photoshop. Okay. Okay, sekejap saya masuk yang ni. Right, nampak dia punya poster sangat clear Right, ni poster yang dia buat. Very clear dan nampak macam buku teks kan. Okay. Dia nak ajar juga saya buat Photoshop. Tapi saya kata sebab Photoshop ni dia kena install pakai laptop ataupun komputer yang dia punya ni besar. Okay, sebab dia ada laptop baru yang memang besar dia punya dia punya panggil GB dia tu. So dia boleh lah install Photoshop. Saya kata kalau saya belajar pun, nanti kalau dia pergi masuk intern ke, masuk U balik untuk sambung belajar ke, saya kata nak saya nak buat macam mana benda tu kat laptop dia kan. Dekat rumah ni kalau nak pakai komputer memang tak lepas lah, asyik loading lah kita dia sebab terlampau berat. Alright, okay. Apa yang perunding takaful kena sedar ialah yang ini peta kewangan saya. Okay. Kalau kita tengok bahagian yang atas tu pendapatan, hutang, belanja bulanan. Benda ni kebiasaannya orang memang manusia atau setiap ahli masyarakat kita memang kena adapt lah. Okay, pendapatan, tolak hutang, tolak belanja bulanan. Okay, baki itu berapa, barulah dia akan fikir sama ada nak simpan ataupun nak buat simpanan pendidikan anak. Barulah dia fikir nak masuk dana penyakit kemalangan ke apa ke ataupun nak bayar zakat kan. Okay, kalau sekiranya dia buat macam tu, maksudnya dia pendapatan dia tolak hutang, tolak belanja bulanan, bil-bil apa semua dan yang lain-lain yang bawah-bawah ni dia kemudian kan bermaksud peta kewangan dia gagal. Okay? Sepatutnya dana kemalangan, penyakit, simpanan tunai bank dengan simpanan pendidikan anak termasuk sekali dengan belanja bulanan itu. Maksudnya dia punya komitmen. Okay, kalau dia jadikan benda yang di bawah ni adalah bukan komitmen dia buat macam seolah-olah benda tu tak berapa nak penting, maka perancangan kewangan seorang tu memang gagal lah. Okay? So, apa yang patut dia buat lah, masa dia dapat pendapatan, dia kena asingkan dulu, tolak cukai pendapatan, tolak zakat. Paling penting itu tolak zakat dulu. Zakat ni tak banyak, dalam 2.5% sahaja. Kalau gaji 10,000, zakat dalam darab dengan 0.025 ataupun RM250 sahaja. Okay, kalau gaji 10,000, zakat 250 sahaja, tak banyak pun.
Kalau gaji RM1,000, zakat RM25 je. Macam tu. Right? So itu kepentingan peta kewangan lah. Memang sepatutnya setiap ahli-ahli masyarakat kita, orang Islam kita tahu. Okay, sebab zakat ni sebenarnya menyuburkan lagi kita punya pendapatan. Patutnya kita kena allocate sedikit pendapatan kita tu untuk zakat. Saya tahu beberapa orang dalam ICAS Solutions yang memang ada bayar zakat. Okay, sebab kita ICAS pun memang kita boleh bayar zakat, kita boleh buat bayarkan zakat. Okay, tak perlu buat potongan gaji. Maksudnya kita transfer ke zakat terus lah. Okay. Jadi kalau siapa-siapa lepas ni nak bayar zakat, boleh buat through ICAS Solutions. Memang kita akan jagalah akaun zakat dia. Memang tiap-tiap tahun kita akan bagi dia macam penyata zakat lah. Okay, boleh tolak cukai pendapatan. Okay. Jadi macam saya ulang balik, kalau sekiranya peta kewangan, kita dahulukan pendapatan, tolak hutang, tolak belanja bulanan, dan kita simpanan tunai bank, simpanan pendidikan anak dengan dana penyakit kritikal tu kita kemudiankan, maksudnya peta kewangan kita tu gagal. Okay. Yang paling baik adalah zakat, dana kemalangan, simpanan bank, simpanan pendidikan anak termasuk dalam komitmen kita. Okay, itu paling baik sebenarnya. Okay. Right. Kemudian, okay, ini contoh. Okay, pendapatan, jumlah tetap pendapatan campur pendapatan sampingan, tolak hutang, senaraikan hutang. Okay, benda ni, siapa yang mahir benda ni, sebenarnya dia memang akan jadi perancang kewangan yang baik. Okay, siapa yang mahir benda ni, boleh jadi perancang kewangan yang baik. Siapa yang nak belajar cara cakap, nak belajar benda ni, macam mana cara nak cakap, hubungi saya, call saya, bagi tahu cikgu, saya nak ikut, memang nak cikgu ajarkan saya macam mana nak buat benda ni. Okay, so cikgu akan ajar satu kelas asing. Okay, macam mana step by step macam mana nak buat. Okay, tapi malam ni kita nak sentuh secara touch up saja. Sebab apa? Kita ada banyak slide belakang. Kita ada banyak. Cikgu rasa malam ni kita ada dalam 20 lebih ke dekat 30 slide menangani bantahan. Okay, tapi kita tak ambil semua. Kita ambil dalam 10 sahaja. Saya dah campur tiga punya ilmu lah. Ilmu daripada beberapa tempat yang saya korek-korek lah mendapat. Jadi saya gabungkan. Alright, jadi kalau kat sini, kalau kita nampak hutang, kalau kata orang yang nak buat perancangan kewangan, dia kena senaraikan berapa jumlah hutang-hutang dia, berapa baki bulanan dia, baki hutang yang tinggal. Okay, contoh rumah 350,000, sebulan dia bayar RM2,000 contoh. Okay, jadi daripada pendapatan tu tolak belanja bulanan untuk bayar rumah, tolak dengan belanja-belanja bulanan macam bil air, bil api, telefon, Unify, dan lain-lain lah. Belanja bulanan ni banyak lah, termasuk barang-barang dapur dan sebagainya. Okey, daripada situ kita advise pelanggan berapa simpanan kecemasan yang sepatutnya. Okey, yang bahagian bawah tu belah kanan, simpanan kecemasan sepatutnya ada 6 bulan gaji pendapatan. Okey, itu adalah macam galakkan daripada bank negara lah. Bank negara dia advise ataupun daripada AKPK, Agensi Kaunseling Pengurusan Kredit. Okey, yang atas tu ada Agensi Kaunseling Pengurusan Kredit. Okay, untuk makluman saya ada lesen yang AKPK punya. So AKPK dan Bank Negara dia bagi galakkan kepada rakyat Malaysia sepatutnya simpanan kecemasan ada 6 bulan gaji atau pendapatan. Bermaksud kalau gaji kita sebulan 2,000, darab 6 bulan sepatutnya dalam akaun bank kita ada 12,000. Itu untuk cover sekiranya sebab hutang kita tu berdasarkan gaji kita biasanya kan. Belanja bulanan pun berdasarkan gaji kita. Jadi kalau kena buang kerja dalam tempoh 6 bulan, kalau berlaku apa-apa emergency dalam tempoh 6 bulan, kita masih lagi boleh survive. Okay, dalam tempoh 6 bulan. Okay. Yang kedua adalah simpanan pendidikan anak-anak. Most rakyat Malaysia, dia kebanyakannya dia tak alert tentang simpanan pendidikan anak-anak. Okay, kalau kita tanya mak bapak, biasanya ramai yang tak ada buat simpanan anak-anak, tapi ramai juga yang buat. Okay. Ya, banyak yang buat tu macam orang yang kerja kerajaan, banyaklah buat simpanan pendidikan anak, tapi kalau orang swasta ni sangat kurang. Kita tak pasti kenapa orang swasta kurang, mungkin pendekatan orang takaful mungkin kurang ke kan, kita tak pasti. Sebab orang swasta ni saya boleh dapati memang kurang lah untuk menabung dalam pendidikan anak-anak, tapi sedangkan benda tu sangat penting sebenarnya. Okay, kalau ikut pengalaman saya ni memang sangat penting.
Anak-anak masuk U memang belanja dia bukannya sikit-sikit nak beli barang masuk U untuk duduk dalam U pun ambil dalam 1,000 2,000 juga. Okey, nak beli baju, nak beli barang-barang tu ini apa semua bagai kan. Lepas tu dalam masa yang sekarang ni anak-anak nak masuk U diperlukan laptop. Laptop tu satu benda yang sangat penting. Laptop kalau nak beli hutang, hutanglah. Kalau nak beli cash pun dalam 3,500. Okey, 3,500, 4,000 untuk laptop yang bagus lah. Okey. Kalau laptop yang murah ni kadang-kadang dia takut dia tak tahan sikit kan. Okey. Jadi kalau laptop pun satu benda yang penting. Jadi kena ada simpanan pendidikan. Kita nak korek mana kalau kita tak simpan pendidikan untuk anak-anak. Right? Patutnya simpanan pendidikan anak-anak kita buat pada anak tu kecil lagi lah sepatutnya. Supaya duit dalam simpanan dia banyak. Okey. Jadi kadang-kadang lebih baik ibu bapa tu menyimpan atau menabung dalam takaful untuk simpanan pendidikan sebab duit dalam takaful tu dia tahu simpanan untuk anak dia takkan ambil. Tapi kalau dia simpanan tabung haji, dia tahu duit anak dia ada dalam tu, dia akan ambil. Kadang-kadang kalau emergency dia korek. Sebab tabung haji boleh pergi korek lagi. Okay? Alright. Kemudian yang berikutnya adalah dana kemalangan dan penyakit kritikal. Okay? Sepatutnya setiap individu dalam Malaysia mesti ada at least satu takaful peribadi. Kalau kita tengok Singapura, seorang mesti ada dalam 2 ke 3 insurans atau takaful. Insurans lah kalau Singapura. Kalau rakyat Singapura dalam 2 atau 3. Seorang mesti ada 2 atau 3 polisi. Tapi kita rakyat Malaysia ramai yang tak ada polisi langsung. Okay, ramai yang tak ada polisi langsung. PA pun tak ada. Okay, nak bayar tahunan PA tu pun tak ada. Okay, jadi kita punya kerja kita masih lagi banyak sebenarnya. Masih lagi besar. Right? Okay, itu peta kewangan. Okay, yang ini. Okay, ini adalah bil untuk apa? Pendapatan kita yang tengah-tengah. Okay, ini adalah bil ajaib yang dibuat oleh siapa tu? Rizal Naidu. Benda ni sebenarnya boleh pakai. Okay, boleh pakai macam Rizal Naidu. Dia buat macam contoh. Okay, cuba tengok pendapatan tengah-tengah. Daripada pendapatan tu kita beli makanan. Daripada pendapatan tu kita bayar duit rumah, sewa ke, rumah beli ke. Daripada pendapatan tu kita bayar bil-bil. Daripada pendapatan tu kita simpan untuk melancong. Daripada pendapatan tu kita bayar duit kenderaan, sama ada kita duit hutang lah, hutang kenderaan. Daripada pendapatan tu kita ada simpanan sikit untuk ubat-ubat. Daripada pendapatan tu kita beli pakaian. Daripada pendapatan tu kita ada simpanan pelajaran. Okey. Jika bayangkan, okey, bayangkan tiba-tiba pendapatan tu kita buang. Kita tutup pendapatan tu. Kemudian siapa yang nak bayar semua ni? Yang 1, 2 sampai 8 ni. Okey. Kalau pendapatan ni kita pangkar, maksudnya kita tutup, kita tebuk dia. Okey, jadi siapa yang nak bayar semua ni? Okey? Pening kan kalau kita pendapatan tak ada, macam mana nak settlekan semua yang di keliling tu? Right? Okey, satu lagi dekat bahagian bawah ni ada www.icasolution.com. Dalam icasolution.com kita ada website kita. Boleh tak saya masuk sekejap dalam website icasolution? Boleh masuk sini dan korang boleh tengok banyak benda dalam iCar Solution. Ini itu yang buat iCar Solution ni adalah Angah, anak saya nombor 2. Sekarang ni yang kemas kinikan dia adalah Along. Okey, servis kat sini ada. Okey, dalam ni ada macam-macam lah. Ya, tak kau pergi kelas, boleh buka sebenarnya. Dan di belakang ni kontak ni ada gambar masing-masing tau. Okey, bahagian kontak ada gambar ejen. Okey. Ya, dia tengok. Sorry, ini kontak about us about us. Di belakang ni ada about us, ada team of iCar Solutions. Okey, belakang ni ada kita punya staff, ada kita punya leader kita, senior kita, okey. Di sini ada nama Fazul, Ammar ada yang baru, Azwina, Farida, Zulfadi, Nodiawati, ini nama Faizal baru masuk juga. Dia tak kemas kini lagi, Alung ni. Okay, nanti saya bagi tahu dia. Alright, lepas tu yang tim ciput yang baru masuk Fazul je, minta tolong kemas kini nama-nama dan gambar. Okay, bagi kepada Alung untuk buat benda tu. Faizal kalau ada gambar yang lebih cantik, bagi dekat cikgu lah. Okay, bagi kat cikgu sebab kita nak masukkan dalam tu. So bila ada klien yang dia nak tengok betul ke
kita ni daripada takaful ikhlas ataupun daripada agensi iClass Solution. So dia akan tengok dalam tu. Okay, kalau kata kita pun macam nak bagi kepastian bagi klien kita memang establish, so tu dia masuk dalam website, right? Okay, kita sambung. Okay. Okay, yang ini okay, selain pada tu okay, ini adalah 4 risiko kehidupan yang semua ejen kena alert benda ni. Okay, 4 risiko kehidupan dalam kehidupan kita yang kita tak dapat elakkan, iaitu penyakit kritikal, kematian, kemalangan dan usia hari tua lah. Itu antara risiko-risiko kehidupan yang kita ada. Right? Okay, so benda tu kita kena tahu dalam otak kita kena tahu bahawa memang ada kehidupan pada setiap memang ada risiko kehidupan pada setiap orang di sekeliling kita. Kita kena alert pada tu, kita kena berfikir. Okay, orang keliling aku ni dia ada risiko penyakit, ada risiko kemalangan, ada risiko kematian. So dia memang perlu ambil takaful sebenarnya. Right? So kalau dia bagi macam-macam bantahan, so kita kena sentiasa ingatkan pasal ni lah. Alright? Alright. Sebelum saya masuk slide untuk bantahan pelanggan dan ayat menanganinya, saya nak kita nak buat komunikasi dua hala sebab saya tak nak cakap seorang-seorang. Sebab bila cakap seorang-seorang ni saya tak tahu korang ni tengah buat apa, dengar ke tak dengar ke kan? Tidur ke tak tidur ke kan? Okey. Okey, saya nak minta contoh apa ayat-ayat bantahan yang selalu korang dapat daripada pelanggan. Tolong bagi, saya nak catat sekejap juga Sekejap, saya nak catat sekejap, saya nak ambil buku sekejap. Okay, yang mana sama nanti kita akan tengok apa jawapan dia. Okay, yang kita cadangkan lah. Right, siapa nak mula? Nak bagi apa ayat bantahan pelanggan yang biasa anda dapat? Nanti dulu tanya pasangan. Okay, nanti dulu tanya pasangan. Okay. Lepas tu? Apa lagi? Ada lagi tak? Tegur. Tanya mak ayah boleh. Tanya mak ayah. Tanya mak ayah pun ada juga? Ada cikgu. Ada. Masya Allah. Okey, Syukri kata sekarang tengah COVID, bajet kurang. Okey. Okey, lagi? Apa lagi? Apa? Tak dengar? Komitmen Kak, banyak komitmen. Banyak komitmen. Okey. Okey, banyak komitmen lain. Okey, okey. Lagi? Nak survey dulu. Nak survey dulu. Okey, nak survey dulu. Lagi apa lagi? Ada lagi tak? Nak ambil tapi keuangan tak cukup. Nak ambil tapi kewangan tak cukup. Okey. Okay, ni lebih kurang macam duit tak ada lah ni. Okey, lepas tu lagi? Nanti saya fikir. Saya fikir dulu. Lepas tu krik-krik. Saya fikir dulu. Lepas tu krik-krik. Okey. Lepas tu ada lagi tak? Ada lagi? Nanti saya call balik, kita call. Nanti saya call balik Alright. Nanti saya call balik, tak call pun. Okey. Tak call pun. WhatsApp bagi quotation, lepas tu blue tick. Okey, Sama. tick saja. Blue tick, minta quotation minta quotation, blue tick. Okey. Okey, ada lagi tak? Ada lagi? Dekat sini, nanti dulu tanya pasangan. Nombor 2, tanya mak ayah. Yang ketiga, sekarang tengah COVID, bajet kurang. Yang keempat, banyak komitmen. Yang kelima, nak survey dulu. Yang keenam, nak ambil tapi kewangan tak cukup. Yang ketujuh, okey, saya fikir dulu. Lepas tu dia krik-krik kan. Lepas 8, saya nak nanti saya call tapi tak call pun. Yang ke-8, minta quotation tapi blue tick. Alright. Ini adalah antara ayat-ayat bantahan. Okey, ayat-ayat bantahan. Saya dah ambil takaful lain pun ada. Okey. Saya dah ambil takaful. Berminat. Saya dah ambil takaful lain. Baca Bayuk kata tak berminat. Okey. Kalau tak berminat tu, Zambi dah jawab tadi Zambi cakap, dia kata kalau tak berminat, memang saya cari orang tak berminat. Sebab orang tak berminat ni dia tak ada takaful langsung, kan?
Lepas tu dan seterusnya lah. Kalau pagi tadi dengar tahulah kan. Dah ada okay. insurance company. Dah ada Company cover. company Dah cover. ada insurance company. Okay, company cover. Alright, malam ni kita nak tengok beberapa ayat bantahan. Yang pertama, belum ada duit. Okay. Yang kedua, tak percaya insurans atau takaful. Okay. Saya tengok dalam ni ada juga yang tadi ada cakap tadi kan. Yang ketiga, nak bincang dengan suami atau isteri dulu atau nak bincang dengan mak bapak dulu, lebih kurang lah tu. Yang keempat, nak survey dulu kan. Okay. Yang kelima, kenapa ejen tunjuk satu plan saja, tak ada plan lain ke kan? Dia tanya macam tu. Yang keenam, tunggu gaji. Yang ketujuh, nak fikir dulu. Yang ke-8, company dah cover. Yang ke-9, berminat tapi bukan sekarang. Yang ke-10, tak ada respons. Kan ada tak yang dia ada klik kita punya WhatsApp message tu, tapi dia diam terus. Ada kan? Betul kan? Ada kan? Ada lagi tak selain pada ni? Yang lain-lain tu yang cakap nanti kita bincang. Okay? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay. Yang ini adalah saya ada cedok sikit daripada group UCA punya slide. Okay. Strategi menangani bantahan yang paling utama adalah kita kena mendapatkan sebanyak-banyak mana bantahan orang. Maksudnya kat sini kita kena banyak approach orang, kena buka mulut, kena banyak approach orang, kena bertanya pasal kena cerita pasal produk takaful ke, pasal takaful awareness ke, supaya kita nak dapatkan bantahan sebanyak-banyaknya kat dia orang. Mungkin lepas ni kita akan buat kelas bantahan. Kita nak tengok apa yang klien, maksudnya kita call apa yang dia kata. Nanti kita terus, mungkin kita nak kena buat kelas secara agresif lah benda tu kan. Okay. Tapi tak apa, malam ni kita bincang dulu. Alright, okay. Yang paling utama kena buka mulut kena buka mulut sebab kita nak tahu apa bantahan-bantahan pelanggan. Sebab bila kita banyak menerima bantahan, otak kita ni sebenarnya otak kita ni sebenarnya Allah Ta'ala dah cipta memang dia otak yang bijak. Sebenarnya semua orang otak dia memang boleh mencipta jawapan kepada persoalan orang. Okay, kalau orang macam ni dia boleh kilas balik sebenarnya. Cuma kita nak kena biasakan diri kita untuk menerima bantahan. Okay? Jadi lebih banyak bantahan kita terima, sebenarnya lebih mahir kita menangani bantahan tu lah. Okay, jadi antara perkara-perkara yang digaris panduankan ialah lebih banyak mendengar daripada bercakap. Okay, kalau dia orang bantah kita dengar dulu, kita tulis dulu ke apa benda yang apa masalah dia orang ni. Okay, dengar dulu daripada kita bercakap, kita dengar. Yang kedua, ulang key point yang dikeluarkan prospek semasa berbual. Yang ketiga, kita kena find fact. Find fact, banyak bertanya. Lepas tu jawab bantahan sambil bersetuju dengan apa yang dibantah. Jaga adab. Okey, kalau siapa yang pernah baca buku Rizal Naidu, okey, saya pun ada korek sikit pada Rizal Naidu punya buku. Okey. Saya nampak apa yang Rizal Naidu dia menjawab. Saya rasa Rizal Naidu ni dia sangat bijak daripada menjawab bantahan prospek. Otak dia saya kata boleh geliga jugalah. Benda yang saya tak terfikir pun. Right? Bila saya tengok balik, oh macam ni Tapi kalau kita baca je buku dia, kita rasa macam buku cerita tau. Macam tu kan. Tapi bila kita macam saya tulis balik apa yang dia cakap tu, dia kata betul juga, aku tak terfikir nak buat macam ni. Kan? Okay? Tapi dia menjawab prospek punya bantahan tu, dia selalunya dia akan cakap, oh betul apa yang tuan cakap tu. Ya saya setuju. Dia mesti jawab macam tu. Dia nak membetulkan klien tu dulu. Daripada lepas dia cakap betul tu, dia tang. Dia terus tembak. Okay? Jadi kat sini, bila klien dia rasa, bila kita cakap betul, kita setuju dengan dia, dia pun macam terkejut sikit. Betul pula budak orang ni cakap kan. Selalu, kalau aku cakap macam ni, ejen lain dah okey, tak apa tuan, terima kasih kan. Tapi ejen ni, dia betulkan apa yang aku cakap, lepas tu dia bagi fakta-fakta yang bernas macam tu. Right? Okay, yang Zamri sebut dalam masa pagi tadi punya kelas, pun saya dengar key point ni tu banyak daripada Rizal Naidu punya buku lah. Kalau ada tim ICAS yang nak buku Rizal Naidu, dekat office masih lagi ada 2, harga dia dalam RM100. Okay, dia ada dalam RM100 harga dia. Right.
Okey, kemudian semak kembali apa-apa tujuan perbualan dengan prospek terutama berkaitan dengan proposal cadangan. Okey. Ini kalau kata klien dah setujulah. Alright, ini antara yang saya dapat daripada tim Uca. Ini yang saya korek daripada dia orang punya slide. Tapi okey, yang ini yang saya korek-korek daripada 3 sumber lah. Saya ada satu lagi sumber daripada Facebook yang saya dapat. Ada orang yang dia bagi bantahan, menangani bantahan, tapi produk lain lah, Okey, jadi apa yang dekat sini kalau belum ada duit atau saya tidak mampu, okey, apa yang kita boleh cakap kat klien macam nilah. Jika masih sihat, okey, sebenarnya yang ini ialah skrip tau. So nanti korang ambil skrip ni, korang type balik kepada pelanggan sebab banyak dia bagi secara WhatsApp. Tapi kalau kata kita bercakap dalam telefon ke atau berdepan ke, kita kena itu yang saya kata, kita kena alert tentang yang slide bahagian depan tu. 4 risiko dalam kehidupan iaitu mati, usia tua, penyakit kritikal dan kemalangan. Kalau kita tak mampu sekarang, macam mana kalau ada menghadapi musibah dalam kehidupan? Benda ni apa yang saya tengok daripada orang yang mahir menangani bantahan, sebenarnya dia apabila dia macam tak ada belas kasihan kepada klien tau. Macam kita ni kesilapan kita saya nampak, saya sendiri pun sama. Saya ada belas kasihan tau. Saya macam bila klien kata, oh saya tak ada duit, tak cukup duit. Saya akan, okeylah puan tak apa. Okey, nanti kalau puan ada duit, puan datang balik kepada saya. Saya macam tu. Saya rasa ramai antara tim kita macam tu. Dia macam apa, berbelas kasihan. Okey, dia berbelas kasihan. Siapa saya nak kena mute jap. Okey, kita banyak berbelas kasihan kepada pelanggan tau. Kita macam tak ada ayat-ayat ayat-ayat sokongan, ayat-ayat tambahan kita yang lain. Kita bila klien cakap itu, kita dah okeylah, dah okey tak apa nanti kita hubungi lain ke macam mana kan. Okey, kalau boleh kita teruskan cakap ataupun kita terus WhatsApp dia. Hantar gambar-gambar. Okey, macam contoh kalau dia kata dia belum ada duit kan. Dia tidak mampu sekarang. Okey, kalau macam tu kita boleh gunakan yang ini. Okey, saya tahu, saya faham. Tuan memang banyak komitmen yang tuan nak bayar, betul tak tuan? Okey, saya tahu tuan memang sibuk mencari mencari nafkah untuk keluarga, untuk sediakan makanan, bayar sewa, bayar bil-bil kan. Nak bayar kenderaan lagi lah, itu bagai apa semua. Tapi tuan bayangkan kalau kata ni saya gambar saya bagi kepada tuan. Korang pangkah lah. Jika kata tiba-tiba tuan punya pendapatan sekarang tu tak ada. Macam mana tuan? Okey, letak pangkah ke apa kan? Cuba tuan bayang, siapa nak bayar semua ni? Dia kita kena meneruskan lagi. Sampai klien dia mengalah. Kadang-kadang dia kata dia tak ada duit kan. Tapi sebenarnya dia ada je, kadang-kadang boleh je. Klien ni kadang-kadang macam tu. Saya pun kadang-kadang kalau macam ada orang offer saya certain produk, saya macam tak berapa berminat, saya cakap lah, maaf lah saya tak berapa ada duit lagi macam tu. Right? Kadang-kadang kita nak kena buka minda dia. Kena jawab lagi dan lagi. Bagi panjang lebar. Sebab tu kalau Sulaiman Anam, siapa ikut kelas Sulaiman Anam, dia ada bagi macam-macam. Dia ada bagi macam hibah. Lepas tu dia bagi gambar, dia bagi lagi pernyataan, dia bagi quotation. Banyak dia punya, saya nampak WhatsApp message dia tu banyak tau. Saya rasa, Masya Allah, aku pun tak macam ni. Kan, kita okey baik. Kita mengalah dengan klien. Tapi kalau ejen yang perform, dia tidak mengalah dengan klien tau. Sebab dia kalau boleh, dia sedaya upaya nak buka minda klien tu, supaya dia faham bahawa kepentingan takaful tu sangat penting. Right? Okey. Kemudian belum ada duit. Okey, yang kedua. Okey, tak percaya takaful. Insuran penipu kan? Okey. Kalau ada tak dapat soalan macam ni? Siapa pernah dapat macam ni? Yang ini biasanya kalau kita call ataupun kita berdepan. Ada tak? Siapa pernah dapat macam ni? Cikgu. Ya. Ada cakap kadang ni takaful ke insurans sama je. Tu satu lagi. Lepas tu ada cakap insurans ni nak duit kita je. Tu ayat
biasa dengar tak? Insurans nak duit kita je. Ha, Ha. sebab saya pernah ada ayat tu. Itulah Okey, saja share. Okay. betul awak cakap ni betul, memanglah nak duit dia sebab dia nak kena ada komitmen bayaran bulanan. Masa ni Fazul kena main banyak claim tau. Kena tunjuk bukti claim-claim yang kita dah buat. Okey, macam ni. Cikgu nanti cikgu bincang dengan Alung. Kalau boleh kita masukkan dalam website tu claim-claim yang telah berjaya dituntut. Sebab dalam website kita sekarang ni dia punya detail yang ni kan. Okey, kejap dia slow sikit Kalau kita masukkan pasal klaim-klaim yang telah dituntut, saya rasa korang tak perlu susah-susah untuk buka apa-apa korang punya buku ke apa benda kan. Dalam ni korang boleh dapat semua. Okey, kejap cikgu buka survey contoh macam takaful ikhlas kat sini kan. Okey, apa yang anak-anak cikgu dah susun kat sini adalah begini. Okey, takaful am, takaful hayat. Okey. Takaful hayat dia dah masuk macam contoh. Okey, takaful kesihatan. Okey, takaful kesihatan dalam ni dia dah ada semua detail-detail pasal rider-rider dan apa medical card contoh. Okey, info lanjut. Okey. Contoh pasal medical card bersama. Kita dah ada jadual manfaat dalam ni. Okey, ni pelan untuk takaful medical card. So korang tak payah susah-susah nak buka, nak cari mana dia flyers ke apa ke dalam website korang tap. Okey, dah boleh cerita dah dekat klien. Okey, dah boleh cerita kat klien apa dia. Okey? Lepas tu kalau nak cari plan education contoh. Okey, plan education boleh gunakan yang ini bagi kat klien contoh Bagi kat klien, okey, kalau dia nak education. Ya, cikgu buka jap. Okey. Takaful kesihatan ni, okey, education satu lagi. Okey, takaful pendidikan. Okey, contoh. Okey, kat sini dia ada flyer terus. Anak berapa orang, apa plan-plan dia, okey? Dah ada dah dalam ni siap-siap. So senang, dalam ni kita dah ada website senang, okey? So kalau kata ada klien membantah, lepas ni cikgu nak suruh anak cikgu tambah pasal claim. Apa dia claim-claim yang telah berjaya kita tuntut. Okay, claim-claim hospital, allowance ke apa ke boleh tuntut. Kalau ada minta tolong, dalam tempoh kita ada seminggu sahaja nak buat sebab Alung dia dah nak masuk kerja balik. So kalau siapa yang ada claim-claim yang macam yang klien memang bagi contoh claim ataupun account bank ke apa ke, tolong bagi segera sebab cikgu nak suruh dia orang masukkan segera dalam website. So kalau kata ada di antara korang yang klien cakap macam tu penipu, tak boleh pakai, sama je macam insurans ke apa ke, minta tolong korang buka website dan korang terus tunjuk, okey, ni banyak contoh-contoh claim yang kita dah buat. Okey tak Faizul, idea tu Faizul? Okey cikgu, okey. Okey So sekarang ni kita nak kena gunakan website kita sepenuhnya supaya korang ada kemudahan untuk bercakap terus dengan direct. Okey, kalau macam ni tak percaya insurans tak takaful penipu, kita kena tanya dapatkan dia punya pengalaman ni. Sebab tu daripada awal-awal tadi dia kata kita kena korek daripada klien tu. Kita kena banyak mendengar. Okey, dia ada tak apa-apa pengalaman sebenar dengan insurans atau takaful? Okey, sebab kadang-kadang ada orang tu banyak dengar-dengar je. Okay, dia dengar-dengar je, oh takaful ni tak boleh claim. Takaful ni gini, insurans ni gini. Memang kita tanya, dia memang ada pengalaman ke? Kalau kata dia dengar-dengar je, benda tu tak boleh sebab kita memang ada listing of claim. Alright? Yang kedua, mungkin semasa ambil polisi tu klien tu dia tak faham kandungan yang ada dalam polisi tu. Sebab daripada pengalaman kita sebagai ejen perunding, ada banyak sebab polisi takaful tak boleh claim. Antaranya macam dia hanya PA accident sahaja. Kalau PA accident dia bayar setahun RM30 atau RM40 atau RM50, hanya boleh claim untuk kemalangan sahaja.
penyakit kritikal tak cover. Tu kita kena tengok balik polisi. Yang kedua, manfaat tak ada dalam polisi. Ini kan kita dah go through polisi servicing kan. Polisi servicing kita dah go through hari tu, siapa yang ada masuk kelawatan itu, kita dah nampak apa yang boleh claim, apa yang tak boleh claim dalam polisi servicing. Kemudian yang ketiga, klien tak isytiharkan sejarah penyakit. Ini yang berlaku. Okey, klien ni dia bila masuk hospital dia macam tiba-tiba dia ada je dia punya penyakit-penyakit sebelum tu. Tapi bila dia jumpa kita, dia kata dia sihat je. Itu yang klien punya masalah. Right. Itu tak percaya insurans atau takaful penipu. Okey, itu kalau itu nak jawab. Tu kita kena banyak korek daripada klien. Right. Tadi ada juga yang cakap pasal nak bincang dulu. Nak tanya pasangan kan atau nak tanya mak ayah kan. Alright. Macam ni. Kalau macam ni punya kes, kita minta nak jumpa dengan pasangan atau mak ayah dia. Okey, kita nak jumpa. Kadang-kadang dia kena homework lebih sikit lah daripada kita tau. Kadang-kadang kita kena rajin sikit. Jadi ejen takaful dia kena rajin sikit. Yang mana kalau kata klien kata nanti bincanglah dengan pasangan ataupun nak tanya mak ayah, kita kena tanya dia, okey. Dia nak cerita apa dengan pasangan dia? Dia nak cerita apa dengan mak ayah dia? Dia tahu ke nak cerita pasal takaful ke apa? Dia tak tahu kan? So apa kata biar kita pergi jumpa mak ayah dia ataupun kita jumpa pasangan dia, kita terang. Bila kita terangkan, mana nak tahu. Kalau kata pasangan dia tiba-tiba, oh betul lah kalau berlaku apa-apa kepada dia, siapa yang nak tanggung hutang? Siapa yang nak tanggung belanja rumah lagi kan? So kita yang kena explain dekat pasangan dan juga mak ayah dia. Okay? Dan kita kena set. Kita kena set masa. Okay? Jika tak keberatan, boleh tak boleh ke saya singgah untuk beri penerangan kepada Mr. Prospek suami isteri minggu ni? Mr. Prospek prefer Sabtu atau Ahad? Kita kena bertanya pasal tu. Okay? Okay, lagi satu, kalau boleh, soalan kita tu jangan ada perkataan tak. Macam tak, jangan, perkataan-perkataan negatif. Kita kena letak perkataan-perkataan yang positif. Maksudnya pertanyaan kita tu positif. Okay? Boleh ke kita jumpa Mr. Prospek suami isteri minggu ni? Mr. Prospek prefer hari Sabtu atau Ahad? Boleh ke saya jumpa mak ayah untuk bagi penerangan, untuk bagi pihak cik? Kan kurang-kurangnya macam contoh Faizal banyak klien-klien atau prospek yang muda-muda kan. Umur 21, 22, 23 kan. Memang confirm dia tak tahu takaful. So Faizal dia cakap boleh ke kalau saya nak jumpa mak ayah untuk bagi penerangan tentang takaful. So benda ni sangat penting kan. Sebab untuk masa depan prospek tu dan ahli keluarga dia. Kita jumpalah ahli keluarga dia, kita jumpa. Lepas tu boleh juga kita cadangkan kepada pelanggan tu sama ada kita nak buat perbincangan secara online, iaitu melalui Zoom Meet ataupun jika bersesuaian dengan Mr. Prospek atau pasangan lah, sebab kadang-kadang time-time pandemik ni ramai yang takut nak jumpa online, nak jumpa cara berdepan kan. So dia lebih prefer kalau berjumpa cara online. Kita bagi cadangan kepada dia. Alright. So ini antara ayat-ayat yang boleh digunakan. Okay. Jadi kita nak kena jumpa pasangan atau mak ayah dia. So benda ni nak kena try tau. Benda ni nak kena try. Okay, nanti benda ni saya akan forward dalam iCast. So nanti bila kata korang ada masalah dalam korang nak approach klien tu, korang tengok balik apa slide-slide ni. Lepas tu korang korang gunakan ayat-ayat dan slide ni untuk bercakap ataupun untuk membalas dia punya bantahan. Okay? Boleh Okay. Kita pergi kepada slide yang berikutnya, iaitu nak survey dulu. Saya rasa dalam ni pun ada juga tadi yang cakap pasal nak survey dulu. Kan? Okay. Alright. Kalau nak survey dulu, okay. Ayat Zamri dia gunakan yang tadi. Yang macam ni juga. Sebenarnya ayat Zamri tu dia pakai Rizal Naidu punya. Okay? Kita puji dia dulu. Bagus idea Mr. Prospek. Berapa banyak syarikat yang ingin Mr. Prospek bandingkan? Tanya dia balik. Saya dapati Mr. Rizal Naidu punya ayat tu dia memang tajam tau.
Ayat dia tajam. Tajam bermaksud macam ni tau. Dia tajam dan sinis. Maksudnya ayat dia tajam, berapa company yang tuan nak bandingkan? Kan? Lepas tu kalau klien cakap, okey, 3 atau 4 syarikat. Okay. Lepas tu dia bantai lah. Dia kata, kenapa sikit je? Dia kata, prospek tahu tak? Ada lebih daripada 32 syarikat insurans takaful. Syarikat insurans dah berapa banyak? 20 syarikat insurans dalam Malaysia kan? Plus dengan takaful. Takaful dalam 12-13 takaful operator. Kan? So total 32 syarikat insurans takaful. Patut kalau dia nak bandingkan, kan, dia kena bandingkan semua. Betul tak? Okay. Jika Encik tak bandingkan ke semua sekali, bagaimana akan mendapat kepastian syarikat mana yang terbaik? Kita kena gunakan ayat ni. Okay, syarikat mana yang terbaik kalau kita tak bandingkan semua sekali. So, jika sekiranya sesuatu terjadi kepada Encik ketika sedang buat perbandingan, kita pula ada 4 risiko dalam kehidupan. Yang paling risau adalah kemalangan, COVID, penyakit fizikal dan kematian mengejut. Kan? Kalau berlaku sesuatu kat dia dan ketika dia nak tengah banding-banding ni, macam mana kan? Siapa yang nak jaga anak isteri dia? Siapa macam mana dia kalau berlaku tiba-tiba kena batu karang. Macam mana dia nak claim? Sebab batu karang temu ada cooling period 2 tahun kan? Alright? So macam mana dia nak nak buat claim sebab ada tempoh cooling period. Kalau Asyik bandingkan nak survey. Saya cakap terus terang, ada satu klien tau. Dia ada tahun lepas ke awal tahun ni, tahun 2021 awal-awal tahun, dia ada tekan saya punya messenger, dia nak quotation. Lepas tu, dia ada bagi tahu lah nama dia apa, Cikgu Jaya contoh. Dia kata bawah tu dia tulis dia kencing manis. Lepas tu, bulan 8 yang lepas, maksudnya lepas 8 bulan macam tu, saya tengok, ada lagi messenger, dia tekan mesej saya. Boleh tak saya dapat quotation? Nama dia dengan dia punya penyakit dia. Saya fikir-fikir berapa kali dia nak ambil quotation pada aku ni. Umur makin meningkat, nampak tak? Berapa lama dia tu? Berapa bulan? Tak dapat lagi Asyik survey saja. Nampak tak? Kan? Jadi saya rasa kita dah kena guna ayat-ayat yang tajam. Okay? Untuk pancung klien tu. Okay? Kalau kita Asyik, yelah, okeylah, baiklah. Kita kena pancung balik dengan klien. Right? Sebab saya rasa kita kena buat satu perubahan drastik pada diri kita. Ayat yang kita kena gunakan tu boleh mematikan kata-kata dia. Alright? Tu nombor 4. Okay. Apa kata semasa buat perbandingan ni, kami cover Mr. Prospect dulu. Okay? Sebab kena ingat kita ada tempoh free look period tau. Free look period ni, klien ada tempoh 2 minggu atau 15 hari untuk ambil polisi takaful. Polisi dia enforce dan apabila dia dapat buku polisi daripada ejen, dia ada free look period yang mana dia boleh baca polisi tu dan kemudian berfikir untuk teruskan ataupun tidak polisi tu. Kalau dia tak nak teruskan, dia boleh tutup polisi tu dan dia boleh dapat balik duit yang dia bayar. Nampak tak? So, kita bagi cadangan kat dia. Macam ni lah, apa kata semasa buat perbandingan ni, apa kata kami cover Mr. Prospect dulu. Okay? Semasa perbandingan, at least, dah ada perlindungan percuma di mana selepas 2 minggu terima polisi, Mr. Prospect diberikan masa 2 minggu untuk buat keputusan. Sama ada untuk terus pembayaran atau wang prospek akan dikembalikan. Kan? Apa kata kalau macam tu? Korang-korang kalau Mr. Prospect nak survey dulu pun, korang-korang dah cover dah. Kan? Tapi bila dia dah dapat polisi, kita pandai-pandai cakap lah, okay, Mr. Prospect, cooling period untuk claim 24 jam kemalangan, 30 hari untuk demam-demam, yang bukan jangkitan kuman, appendix 30 hari, dengue 30 hari, COVID 30 hari. Pandai-pandai lah kita cakap kan. Itu. Tapi sebelum dia sign up, dia kata nak survey dulu, kita kata apa kata? Dalam masa dia nak survey ni, apa kata kita cover dia dulu. Lepas tu, sambil-sambil tu dia survey lah. Sebab kita nak bagi dia stok kat kita. Okay? Jadi, bila kita dah cakap perkataan-perkataan tadi, kita cakap lah, okay, boleh Mr. Prospect isikan dulu form pendaftaran percuma kami ni. Form pendaftaran percuma. Gunakan ayat ni. Boleh tak? Okay, kita gunakan ayat-ayat ni untuk matikan hujah-hujah pelanggan. Alright, boleh Alright. Okay.
Yang berikutnya, okey, kenapa ejen tunjuk satu plan sahaja? Tak ada plan lain ke? Okey, kadang-kadang ada klien-klien dia tanya, ejen kenapa tunjuk satu plan je? Sebab kadang-kadang kita ejen ni kita suka bagi 2-3 plan tau. Kadang-kadang bila klien tengok 2-3 plan, klien tu dah pening. Okey? Tambah pula kalau yang nak survey harga lah. Kalau ikut Rizal Naidu, dia bagi satu plan je. Bagi satu plan, lepas tu kalau klien tanya ada plan lain tak? Dia kata dia akan jawab. Sebenarnya kami ada 20 plan. Nampak orang tua ni dia geliga sikit kan? Okay, dia kata sebenarnya kami ada 20 plan. Tapi saya bagi plan dekat Mr. Prospect ni adalah plan terbaik. Ini sebab saya bertanggungjawab untuk beri plan polisi takaful terbaik dan bersesuaian dengan kemampuan Mr. Prospect. Okay, lepas tu apa kata Mr. Prospect kalau kata tapi bolehlah kita tanya lanjutan lagi kalau dia nak adjust lagi ke apa kan. Tapi kadang-kadang saya tengok klien ni minta banyak-banyak quotation pada kita. Tapi akhirnya dia tak jadi ataupun tik dengan yang awal-awal yang kita bagi. Kadang-kadang dia nak banding-bandingkan macam itulah kan. Tapi kalau ini ialah ayat-ayat Mr. Rizal Naidu. Kalau siapa yang nak cubalah. Alright. Tapi saya rasa kalau ejen tunjuk satu plan ni jarang-jarang klien tanya. Okay. Biasanya dia kata nak survey syarikat lain. Okay. Alright. Okay. Kemudian tunggu gaji ataupun nanti dulu kan. Nanti dulu. Alright. Okay. Tunggu gaji kat sini kalau tengok antara jawapan dia, tak apa Mr. Prospect, untuk pendaftaran tak perlu tunggu gaji kerana pendaftaran adalah percuma. Tambahan pula selepas pendaftaran kami perlu hantar permohonan tuan kepada pihak underwriting yang memerlukan masa untuk lulus, terutama yang melibatkan penyakit sedia ada, risiko pekerjaan dan faktor umur. Kita gunakan ayat ni. Nanti apabila dah lulus, baru kami buat pemotongan gaji untuk tuan yang akan melibatkan bank gaji tuan. Nampak tak? Ayat ni cuba pakai ayat ni. Okey? Okey, boleh isikan dulu form ni untuk pendaftaran percuma. Saya lagi suka kalau bagi yang form form Google. Sebab form Google tu yang saya buat tu, tak tahulah yang lain-lain tak tahu macam mana kalian buat, tapi dekat situ ada klien bagi IC dia depan belakang. Kalau nak untuk anak dia IC depan belakang. Belakang tu ada sign dia. Senang. Okey? Jadi kat situ dia isi yang tu terus jalan. Okey? Kalau untuk gaji, tunggu gaji, apa kata kita pakai ayat ni? Cuba okey, kita bagi tahu dia permohonan untuk hantar ke underwriting memerlukan masa untuk lulus. Terutama melibatkan penyakit sedia ada, risiko pekerjaan dan faktor umur. Okey, jadi apabila lulus baru kita buat potongan gaji. Right? Okey. Kalau nak tanya terus tanya Okey, nak fikir dulu. Nak fikir dulu. Kalau kata nak fikir dulu apa pula? Apa yang kita nak cakap kalau klien kata nak fikir dulu. Right, dekat sini apa yang saya tengok apa yang Rizal Naidu cakap, saya hormati keputusan prospek untuk berfikir dahulu. Tapi okey, dia kata dia buat cerita lah. Ini dia kena buat cerita. Andai kata sekarang ni jika Mr. Prospect dihubungi oleh seorang sahabat yang sedang menghadapi risiko kebakaran rumahnya yang boleh terbakar pada bila-bila masa akibat kebocoran gas di kilang yang berdekatan dan takaful kebakaran rumahnya sedang tertunggak minggu ni, apakah Mr. Prospect akan nasihatinya untuk menangguhkan bayaran takaful kebakaran rumah dia yang sedang berisiko tu? Kita tanya macam tu. Okay, ataupun korang boleh create ayat-ayat yang seumpama dengan ni. Maksudnya kita buka minda, katalah dia ada adik-beradik ke, sepupu papat ke atau sahabat-sahabat dia yang nak tanya pendapat dia, rumah dia ke, kereta dia ke ada risiko kebakaran ke apa ke kan. Tapi dia ada tunggakan bayaran takaful. Maksudnya nak cover rumah tu atau kereta tu. Biasanya orang ambil takaful kereta lah kan. Katalah kereta dia tu ada risiko kebakaran. Kemungkinan sebab kereta tu dia punya mungkin enjin dia tu ada problem ke apa kan, ataupun mungkin ada amaran daripada kilang yang berdekatan, ada kebocoran gas ke apa ke. So kalau takaful kereta memang ada cover takaful kebakaran. So kalau kata perlu ke nak tangguhkan bayaran, bayaran takaful kenderaan atau rumah tu kan. Tu kita tanya dia balik. Kalau dia kata tak, dah tentu dia suruh bayar.
Okay, kalau kata kita jawab balik. Okay, ini nasihat saya yang sama untuk Mr. Prospect. Anda boleh menangguhkan masa untuk ambil takaful. Sedangkan risiko kehidupan boleh berlaku kepada Mr. Prospect pada bila-bila masa. Kemalangan, kematian, mengejut, penyakit kritikal atau jangkitan COVID. Saya cakap terus terang, COVID ni satu benda yang orang takut tahu sebenarnya. Cuma kita kena gunakan ayat tu. Kalau kau kena jangkitan COVID macam mana? Macam mana kau nak claim? Okay, kalau masuk hospital, Sungai Buloh ke mana-mana ke, boleh claim allowance harian ward. Gunakan ayat-ayat benda ni. Memanglah kita dengar macam nak menakut-nakutkan orang, tapi memang benda tu betul lah. Okay, benda yang betul. Okay, alright. Kemudian, okay, apa kata Mr. Prospect daftar dahulu? Dan dalam masa yang sama, ada coverage untuk semua perlindungan diperlukan secara percuma. Dan selepas dapat buku polisi, Mr. Prospect boleh buat keputusan untuk teruskan perlindungan atau dapat balik wang yang dibayar. Boleh saya bantu isikan form pendaftaran ni? Okey. Mr. Rizal Naidu, saya nampak dia punya ayat-ayat dia banyak gunakan yang pre-look period tu. Yang 2 minggu semasa klien dapat buku polisi. Maksudnya dia kata dalam pre-look period, klien bayar, selepas dapat buku polisi, dia ada 2 minggu secara percuma untuk revise balik dia punya coverage dia. Kalau dia tak setuju nak tambah bayaran, dia boleh dapat balik duit dia. Saya tengok Mr. Rizal Naidu dia gunakan benda tu sebagai satu kekuatan dia. Okay? Saya rasa tak salah untuk kita gunakan benda yang sama untuk kita approach klien. Okay? Gunakan ayat-ayat dia lah. Right? Okay, kemudian company dah cover. Ni ada antara kawan kita yang bercakap pasal ni juga. Okay? Company dah cover. Okay. Okay, kalau kata dia kata company dah cover, kita cakaplah kat dia, Alhamdulillah. Okay, saya pasti syarikat Mr. Prospect memang sangat mengambil berat tentang kebajikan pekerja. Okay, cuma saya inginkan kepastian. Okay, jika sekiranya berlaku penyakit kritikal terutama kanser, apakah pihak syarikat Mr. Prospect boleh menanggung sepenuhnya rawatan perubatan dan berapa lamakah syarikat tuan boleh menanggung MC? Dan ketidakhadiran bekerja tuan. Ni ayat yang selalu kita cakap rawatan perubatan memang nak cover kan. Tapi ayat belakang kita lupa nak tambah. Betul tak? Okay. So apa kata lepas ni kita tambah? Dan berapa lamakah syarikat tuan boleh menanggung MC dan ketidakhadiran bekerja? Kita tanya dia balik. Dia akan fikir-fikir tau. Kalau swasta 3 bulan tau biasanya. Okay, kita gunakan pengalaman Cik Zaki. Cancer survivor yang hari tu yang saya cerita tu. Okay, dia kata dalam tempoh 3 ke 6 bulan macam tu, dia dah kena buang kerja. Nampak tak? Okay, lepas tu tanya balik soalan. Okay, apakah ketika sakit, syarikat Mr. Prospect sanggup bayar gaji penuh kepada tuan dan berapa bulankah tanggungan gaji penuh tersebut boleh berjalan? Tanya dia bagi dia fikir. Okay, sebab saya ada klien saya yang kena COVID. Dia MC sebulan, tak salah saya MC sebulan ke MC 3 bulan sebab dia COVID stage 4. Dia masuk hospital Sungai Buloh. Dia MC, tak salah saya 3 bulan kot, tak salah saya 3 bulan atau sebulan tu, tapi saya rasa 3 bulan. Okay, untuk info, bila MC kerana sakit, syarikat bayar gaji separuh saja ataupun gaji basic saja. Okay, gaji basic saja. So, kalau gaji basic, dia punya komitmen lebih daripada tu, macam mana dia nak hidup? Betul tak? Okay, so kita tanya dia, apakah ketika sakit, syarikat Mr. Prospect sanggup bayar gaji penuh kepada tuan dan berapa bulankah tanggungan gaji penuh tersebut boleh berjalan? Kan, berapa bulan? Kalau kata company cover, berapa bulan? Kalau kita sakit, berapa bulan company boleh cover kita? Kalau penyakit kanser, biasanya 3 bulan dia dah buang. Siapa nak tanggung orang sakit? Kalau lumpuh ke hilang pai kekal, stroke ke, biasanya company akan buang terus. Dia akan bagi kita tak boleh datang kerja 3 bulan, dia bagi MC, cukup kata syarat daripada apa? So ataupun pejabat buruh. Pejabat buruh pun ada legal dia kan, undang-undang dia ada bagi kepada company. Dia pun ada, company pun ada right, ada hak untuk tak tamatkan perkhidmatan pekerja dia. Biasanya 3 bulan. Okay? Bukanlah dia nak cover kita sampai bila-bila, betul tak? Right? Jika Mr. Prospect tidak yakin dengan kemampuan syarikat untuk bersabar dengan pekerja yang sakit kritikal, Mr. Prospect perlu menyediakan peluang kecemasan kewangan peribadi. Sekiranya dibuang kerja pada bila-bila masa, ketika ditimpa sakit atau nahas kemalangan. Okay, boleh tak kita guna ayat ni? Ambil je nanti. Copy paste, copy paste, copy paste. Right? Gunakan ayat ni. Kalau nak bercakap dalam telefon pun pakai skrip yang sama.
Okey? Sebab saya dah mudahkan kerja korang. Alright? Boleh? Alright. Ada soalan tak nak tanya sebab takat ni? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Okey. Berminat tapi bukan sekarang. Berminat tapi bukan sekarang. Okey, kita kata okey bagus. Nampak ayat-ayat yang saya nampak orang yang mahir untuk menangani bantahan, dia gunakan ayat, oh bagus, betul, saya setuju, alhamdulillah. Bagus company tu. Nampak? Dia gunakan ayat-ayat macam tu awal-awal. Okey? Berminat tapi bukan sekarang. Bagus kerana Mr. Prospect dah mula faham tentang kepentingan takaful. Oh ya, untuk makluman Mr. Prospect, permohonan takaful ini bukan semudah yang disangka. Nampak Oh ya, untuk makluman Mr. Prospect, permohonan takaful ini bukan semudah yang disangka. Sebab Mr. Prospect kena tahu, modal utama takaful, nak masuk takaful adalah sihat dan umur. Okey, sihat dan umur. Okey, kami ada beberapa kisah benar tentang beberapa penangguhan permohonan takaful, tetapi akhirnya permohonan ditolak kerana telah terdapat penyakit sedia ada seperti kecil manis, kanser, batu karang. Batu karang cover je. Tetapi nanti kalau nak buat pembedahan batu karang tu, kita tak cover. Okey? Penyakit tersebut dikesan ketika pelanggan menangguhkan permohonan takaful. Ini boleh cerita kepada klien. Ceritalah sikit. Kes-kes kita benar ke apa kan? Okey, jadi apa kata kami hantar dulu permohonan takaful untuk mendapatkan harga umur sekarang, dan Mr. Prospect ada 15 hari tempoh bertenang sama ada untuk meneruskan permohonan ataupun tidak. Kita gunakan free look period. Alright? Banyak gunakan free look period. Alright. Okey, yang ni last. Ni last. Okey. Tak ada respon. Ni kalau tak ada respon macam mana tu? Ni krik-krik biasanya. Okey, kat sini. Kalau ikut Rizal Naidu, orang yang krik-krik ni, dia tekan kita message, ini biasa berlaku kepada orang yang buat FBS. Okey, saya tengok bukan takat saya dapat info daripada Kak Su, daripada Abayub, Fazul pun ada juga. Diorang tekan kita punya link tu. Lepas tu dia diam. Betul tak? Kita minta dia detail pun dia tak jawab, betul? Kalau Mr. Rizal Naidu, orang yang tak jawab apa-apa ni, dia hantar gambar duit tau. Dia hantar gambar duit. Okey? Mana duit 500,000. Kan? Dia hantar gambar duit. Lepas tu daripada pengalaman dia cakap, prospek akan tanya apa maksud gambar duit tu. Kan? Tapi kadang-kadang kalau kita hantar gambar duit, dia tak respon pun, kita hantarlah benda lain. Kita boleh hantar gambar penyakit ke, kita boleh hantar gambar kemalangan kereta ke, kan? Kita hantarlah benda-benda yang nampak macam agak-agak macam menakutkan sikit lah sebenarnya. Kadang-kadang memang terpaksa gunalah benda-benda tu. Okey? Ni untuk dia lah sebab kita nak membuka minda kan. Nak buka minda orang ni kadang-kadang nak kena ketuk, kadang-kadang tengah orang boleh cakap dengan baik-baik. Tengah orang kena ketuk-ketuk dulu. Okey? Alright, contoh okey. Okey. Dia kata kat sini Mr. Prospect akan tanya, apakah maksud gambar duit? Okey. Okey, kita cakaplah 500,000 ni, dia punya ayat Mr. Rizal Naidu ni, saya pun tak sangka ayat ni boleh keluar yang kepala otak dia. 500,000 ni adalah wang yang diberikan oleh syarikat takaful ikhlas untuk diberi kepada mereka yang terpilih. Nampak tu? Okey. Dia bagi gambar duit, lepas tu dia cakap macam tu. Okey. Gambar duit, dia kata 500,000 ni adalah wang yang diberikan oleh syarikat takaful ikhlas untuk diberi kepada mereka yang terpilih. Prospek mesti macam teruja tau. Dia mesti teruja, dia tanya, betul ke? Betul, okey. Tapi untuk memiliki wang tunai sebanyak ni, Mr. Prospect hanya perlu bayar sebanyak 1% saja setahun atau secara bulanan. Nak dapat duit banyak ni, Mr. Prospect kena bayar sikit, okey? Secara bulanan, okey? Sebab apa? Bila ditimpa musibah, keluarga Mr. Prospect boleh terima banyak wang ni dan teruskan kehidupan diorang. Ini antara apa yang Mr. Rizal Naidu nampak dia apa yang dia share lah. Right? Kita boleh cuba juga macam ni. Okay, kita boleh cuba macam ni. Okay? Jadi ataupun kita masukkan gambar duit, lepas tu kita kata untuk khas untuk pelanggan-pelanggan takaful ikhlas yang terpilih. Kan? Mr. Klien cakap, ni apa ni, scammer ke, betul ke, bohong ke apa, kan?
Lepas tu kita jawablah. Untuk memiliki wang banyak ni, Mr. Prospect hanya perlu bayar sebanyak 1% sahaja tahun atau secara bulanan. Kita buat macam tu. Right? Boleh? Okey. Ini yang saya dapat, saya share sikit lah. Pengalaman-pengalaman daripada banyak ejen-ejen hebat dalam Takaful Ikhlas yang pernah share pasal ni. Yang pertama, voice note lebih baik daripada tulisan. Sebab kalau voice note, kita punya bahasa kita tu, dia pertama dia dengar suara kita. Okay, dia dengar suara kita. Yang kedua, bahasa kita tu macam tersusun. Kan kita tak ada nada-nada macam nak marah ke, tegas ke. Kadang-kadang bila kita tulis biasa je. Tapi orang baca ayat tu macam ayat tegas. Okay? Ada setengah ejen, dia suka buat voice note. Tak apa, macam Amir. Tasal saya top ejen Amir, dia pakai voice note tasal saya. Tapi kalau yang saya nampak share macam Sulaiman Anam, dia tak pakai voice note, dia pakai ayat-ayat, gambar-gambar biasa sahaja. Alright, yang kedua, boleh share gambar dan fakta yang berkaitan. Contoh, macam kita selalu buat hibah kan, hibah. Lepas tu kita just bagi quotation sahaja perangai kita. Tapi sebenarnya kita boleh masukkan, macam terbaru punya surat khabar ada yang keluar, 90 bilion harta umat Islam di Malaysia terbeku. Kita boleh bagi kali gambar tu tau. Okay, kita boleh letak gambar tu dalam hibah tu. Kita kena rajin sikit lah. Kena rajin sikit. Kalau macam contoh, nak cover, full cover, kemalangan. Kita letaklah gambar kemalangan. Orang kena kanser, kita hantarlah gambar kena kanser. Kita letak gambar sebab saya nampak bila kita letak gambar-gambar ni, prospek dia lebih rasa, takutnya tengok gambar ni, kan dia rasa dia lebih teruja untuk nak ambil takaful tu. Tapi kita punya kebiasaan yang kita selalu buat sekarang, kita banyak kepada quotation sahaja, penerangan sikit-sikit yang tu. Lepas tu kita harap klien ambil. Kita harap klien memang nak ambil terus. Apa kata selepas ni, kita ubah sikit. Kita bagi quotation, kita bagi sekali dengan gambar. Nak tak buat macam tu? Kita bagi sesuatu yang lebih bermanfaat. Kan? Lepas tu yang berikutnya, kurangkan habit suka tanya soalan. Sebab kadang-kadang klien ni malas nak jawab soalan. Kita sendiri pun kalau orang yang kita nak, contoh kita nak beli baju t-shirt ke apa online kan. Kalau kata seller tu asyik tanya soalan ke, puan pilih yang ni ke puan pilih yang ni. Kita pun jadi malas. Malas lah nak ambil tu asyik tanya itu kan. Aku sebenarnya nak yang ini tapi dah cakap banyak dah aku malas kan. Jadi sebaliknya kita bagi cadangan. Kita bagi cadangan yang baik kepada pelanggan. Pelanggan dia tak tahu apa tahu. Kita yang kena bagi cadangan. Nampak tak Right. Ini pasal ni. Alright. Ini kita nak belajar sedikit teknik pukau. Okay. Benda yang saya cerita dalam ni ada apa benda-benda ni pun banyak juga yang saya pun baru belajar. So kita sama-sama cuba adaptasikan dia. Alright. Teknik pukau. Alright. Kita tengok sekejap video ni. Saya John Lemon, teknik Tengok tak video? Dia sebuah teknik membeli pelanggan. Teknik ini akan berhasil bergantung kepada 80% attitude dan selebihnya terletak kepada kepakaran menjual. Itu kata Ray Kroc, pengasas McDonald. Teknik pukau ni ada 5. P, percaya. Membuatkan pelanggan percaya kepada produk. Kalau mereka tidak yakin dan percaya, mereka tidak akan membeli. U, utama. Utamakan masalah pelanggan. Mereka mahu masalah mereka selesai. K, kawal. Kawal ekspektasi pelanggan dalam bentuk persediaan maklumat yang berkaitan dengan produk. A, anjal. Anjalkan kehendak pelanggan dengan produk. U, umpan. Umpanlah pelanggan dengan promo, barang percuma, textile kit bagi meningkatkan kebolehpercayaan dan kebolehgunaan produk. Okey. Apa dia teknik pukau? P itu percaya. Yang kedua apa? Yang kedua ialah utamakan masalah pelanggan. K itu apa K? Apa tu K? Saya John Lemon, teknik pukau. Kita Dia tengok sebuah balik. teknik membeli jiwa pelanggan. Teknik ini akan berhasil bergantung 80% kepada 80% attitude. attitude. Dan Selebihnya terletak pada kepakaran menjual. Kepakaran menjual. Okey. Itu kata Ray Ini Kroc, kita kena tahu. pengasas. Dia ada 5, pertama Teknik pukau ni percaya. ada 5.
percaya kepada produk. Percaya. Kita sendiri kena Membuatkan percaya pada pelanggan produk kita. percaya kepada produk. Kalau kita sendiri tak mereka percaya tidak produk kita, yakin macam dan mana orang nak percaya kan? kita tidak akan. Yang kedua, kita utamakan masalah Utamakan pelanggan. masalah pelanggan. Apa masalah dia? Dia Mereka nak hibah. mahu masalah mereka Okey, yang selesai. ketiga ialah kawal. Okey, kawal. Kawal apa? Kawal Kawal expectation expectation pelanggan. Dalam bentuk Okey, tu persediaan maklumat kena maklumat betul. berkaitan dengan Yang keempat ialah Okey, anjal. anjal. Kita nak kena apa? Anjalkan Naikkan dia pelanggan punya produk. keperluan umpan. dia untuk produk tu. Umpanlah pelanggan dengan Yang kelima, promo, yang kelima barang ialah percuma, umpan. Umpan dia dengan diskon bagi meningkatkan apa, barang-barang ke, kepercayaan dan test kit ke, kemudian hadiah ke apa. Right? Ini yang kena buat. Iaitu kita nak prospek rasa rugi, kita bagi promosi ataupun offer, free gift yang menarik bagi monetary value. Untuk jimat duit ke apa ke. Kalau dia bayar bulan ni, kalau dia apa, kalau kata dia tunggu lagi 2 bulan, nanti umur dia meningkat, kita kena tengok. Kita tahu birthday dia dah bagi kita birthday kan. So, lagi 5 bulan, kalau dia tunggu lagi 5 bulan, nanti bila dia birthday dia, harga akan naik. Kita kena cakap benda tu. Tapi kita tak gunakan birthday dia tu. Okay? Kita kena cakap. Okay? Kena cakap kalau lagi 5 bulan lagi, kalau dia lambat ambil, harga akan naik. Kalau dia ambil sekarang, dia dah untung sikit lah. Dia dah apa? Dia harga tu masih lagi murah. Okay? Kena bagi dia rasa rugi kalau dia lewat-lewatkan. Okay? Lepas tu kita offer sikit lah. Okay. Kalau macam Faizal, kalau Faizal mungkin ada masalah pada klien dia lewat-lewatkan bagi detail kan. Faizal mungkin boleh offer. Okay, kalau you bagi dekat malam ni, saya bagi promo. Okay, kalau kata you bagi semua detail, saya bagi RM10. Macam tu. Okay, bagi something yang dia rasa teruja. Dia rasa teruja nak buat segera. Dia sebenarnya detail-detail pelanggan ni, kalau boleh kita kena dapatkan dalam tempoh segera, paling lewat pun saya rasa 3 hari lah. Okay, kalau lebih dari 3 hari, nanti dia akan jadi terlupa dan dia dah rasa lemau. Dia akan rasa sejuk. Okay, kalau boleh kita kena cepat segerakan dia. Lepas tu kita kena cakap, kalau kata dia lewat-lewatkan permohonan dia, sebenarnya dia sedang lewat-lewatkan cooling period dia. Kena sebut pasal cooling period. Pertama kita kena cakap pasal birthday dia. Birthday dia next age. Yang mana kalau dia ambil hari jadi dia akan datang, dia terlewat ambil, harga akan naik. Itu satu. Yang keduanya cooling period. Kalau dia ambil sekarang, dia punya cooling period dah berkuasa dalam tempoh 24 jam kalau dia bayar segera untuk kemalangan. Kalau kata dia tangguh-tangguh lagi, cooling period kemalangan dia akan lambat lagi. Lepas tu untuk masuk hospital akibat COVID, demam, penyakit-penyakit apa dalam tempoh 30 hari. Kita kena gunakan benda tu. Kena buat bahawa klien nak kena kejar dia punya cooling period. Sebab kalau dia tak kejar cooling period dia, nanti dia akan melewat-lewatkan lagi. Dia akan lambat-lambatkan lagi untuk membolehkan dia claim. Itu kita kena bagi pemikiran. Kita kena tanamkan dalam pemikiran klien. Alright? Boleh Alright, ada soalan tak? Nak tanya. Tadi kita dah cover, nanti dulu tanya pasangan kita dah cover. Tanya mak ayah kita dah cover. Sekarang tengah COVID, bajet tiket. Yang itu kita boleh main dengan yang bil ajaib tu. Okay, bil ajaib dia banyak. Dia banyak bajet tak banyak, tapi sekarang ni kalau kata berlaku sesuatu kat dia, macam mana siapa yang nak bayar tanggungan dia tu? Itu kita kena buka gambar tu kat dia. Okay, bajet tiket. Okay, dah banyak komitmen pun sama. Antara nombor 3 dengan 4 tu sama. Okay, kalau boleh kita cuba cover dia yang paling murah. Cuba cover dia paling murah. Suruh dia ambil yang paling murah. Okay, nak survey dulu kita dah cover. Nak ambil kewangan tak cukup sama dengan sekarang dengan COVID, bajet tiket, banyak komitmen. Nak ambil kewangan tak cukup sama. Okay, itu kita dah jawab. Saya fikir dulu. Tadi pun kita dah jawab. Okay. Kemudian nanti saya call. Okay, kalau nanti saya call ni, kalau ikut yang Zamri share tadi, dia cakap, okay, tak apa tuan. Saya call tuan nanti. Kita yang cakap kita nak call dia. Nanti hari Jumaat saya call tuan pukul 3 macam tu. Kita bagi dia. Kita yang call dia. Right? Okay, kemudian blue tick. Blue tick minta quotation. Blue tick tu tadi kita dah jawab. Kita bagi gambar. Bagi gambar duit ke. Ini
kepada pelanggan takaful ikhlas yang terpilih. Kan dia akan tanya lepas tu. Right? Kemudian saya dah ambil takaful lain. Okey, saya dah ambil takaful lain. Kita boleh gunakan macam ni. Okey, macam ni. Kalau dia dah ambil takaful lain, kita puji dia sikit. Bagus tuan dah ambil takaful lain, memang bagus. Tapi boleh saya tahu tak apa coverage yang tuan dah ambil? Sebab kami juga ada offer untuk semakkan balik polisi. Sebab kita bimbang banyak pelanggan-pelanggan di luar sana yang dia punya coverage tidak mencukupi. Lepas tu tak ada cover dalam tu. Contoh dia ada ambil PA sahaja. Kan? Sebab tu kita dengar di luar sana ada orang cakap insurans dengan takaful tu penipu. Tapi sebenarnya dia orang tak tahu dalam polisi tu ada apa. Jadi sebelum tuan kata takaful atau insurans tu penipu, apa kata kalau saya bantu tuan untuk semak dulu polisi tuan. Itu. Alright, kita cakap kita nak buat semakkan polisi. Alright, kalau tak berminat, tadi tu kita guna ayat Zamri. Kita kata, saya memang sebenarnya bagus. Kalau tuan tak berminat tu memang sangat bagus. Sebab apa? Saya memang cari Suara orang tak keluar. Apa? Suara. Keluar. Okey, suara tak keluar dah lama ke bang? Okey, suara saya dah keluar tak lama. Apa tak keluar lama dah ke? Saya dengar je. Okey je. Lain lah ni. Lain kat dalam rumah. Right, macam tu. Okey, kemudian apa lagi? Tadi saya kata apa tadi lupa pula. Okey, dia tak berminat. Zamri kata, tak apa, saya memang cari orang tak berminat. Sebab orang tak berminat ni, saya nak bagi perlindungan yang lebih baik kan macam mana ada yang Zamri cerita tadi. Siapa yang boleh terang lebih baik apa yang Zamri cakap tadi? Boleh tak share dengan kawan-kawan lain kalau yang tak berminat tu? Ciput ingat tak apa yang Zamri cakap tadi Ciput? Ciput. Ciput ke Fazul ke ada ingat tak apa yang Zamri cerita tadi? Kalau klien tak berminat. Yang tak berminat, tak ingat pula. Tapi apa yang dia kata tadi memang saya carilah. Kena cakap lah kalau dia tak berminat kita bagi tahu. Memang tuan yang kita carilah. Sebab saya tahu tuan memang belum ada apa-apa insurans atau takaful lagi. Yang mana kalau berlaku macam hibah, kalau berlaku macam kematian ke apa ke, saya tahu ahli keluarga tuan memang belum ada apa-apa hibah untuk bayar pampasan faraid. Kita sentuh sikit pasal faraid, kita cerita pasal hibah. Okey, kita terus ceritalah. Jadi kalau tuan macam tuan ada hutang-hutang rumah apa semua, jadi orang rumah terpaksa bayar hutang dan dalam masa yang sama dia terpaksa sediakan pecahan faraid. Jadi tuan memang terpaksa tak berminat tu tuan kena dapatkan ilmu lah tentang perancangan kewangan. Okey, kita ceritalah pasal perancangan kewangan kat dia. Boleh so benda tu temunya kena trial and error. Semua kena trial and error. Yang last kali ada seorang cakap tadi company dah cover kan. Pun kita dah cakap dalam tadi. Right. Dan teknik pukau, pertama saya ulang balik, kita kena cakap, kita sendiri kena percaya kepada company kita. Kita sendiri kena percaya bahawa company kita offer produk yang sangat bagus. Macam tadi pagi, siapa yang ikut kelas Encik Iskandar kata kita punya plan kita ni antara yang terbagus dalam pasaran. Untuk makluman Encik Iskandar yang cerita pagi tadi pasal plan kita tu, dia memang seorang banker dan dia seorang pengkaji. Dia memang seorang yang teliti Encik Iskandar ni. Dia akan kira apple to apple tau Encik Iskandar ni. Kalau dia kata kita punya medical card terbaik, kalau dia kata kita punya dariku tu terbaik, kita kena percaya bahawa medical card kita tu terbaik. Sebab apa? Daripada pengiraannya, harga polisi medical card bersama kita tu tak akan naik dia kata. Sebab kita dah ada RTU tu siap-siap kan. Dia punya tabung tabaruk tu memang dah cover siap-siap. Okay, itu pengiraan pada Encik Iskandar. Right, sebab dia orang banker. Dia memang kira apple to apple. Alright. Yang kedua, you utamakan masalah pelanggan. Kita kena tahu apa masalah dia. Macam tadi dia kata tak berminat. Kita kena selidik apa masalah dia. Mungkin masalah dia adalah dia ada hutang. Kita tanyalah, okey tuan tak berminat tentang takaful. Tapi saya nak tanya tuan ada hutang apa-apa tak tuan?
Kalau dia kata, oh, saya memang banyak hutang, banyak komitmen. Tuanlah orang yang saya cari sebenarnya. Dia mesti macam terperanjat. Kenapa pula ayat kita, suara kita macam tu dengan dia? Macam bila macam piramid lah kan. Oh, apa penasihat 25%. Kan dia ada naik suara dia sikit kan. Tuanlah orang yang saya cari sebenarnya. Dia mesti macam terpinga-pinga. Kenapa pula aku yang cari kan? Bila tuan ada banyak hutang, tuan ada banyak komitmen, bermaksud tuan mesti belum sediakan hibah untuk keluarga. Betul tak? Dia akan terfikir-fikir hibah. Apa tu hibah? Dia baru nak tahu benda tu. Okay, so kita ceritalah hibah tu apa. Yang penting ayat permulaan tu. Right? Lepas tu yang ketiga ialah K, kawal. Kawal apa? Kawal expectation pelanggan. Ya, okey. So kita kena jaga adab kita dengan masa bercakap dengan dia. Kena puji dia dulu. Kena puji company insurans takaful yang dia cakap tu, kita kena puji. Right? Lepas tu kita kena cerita pasal takaful. Kalau boleh kita kena kawal expectation dia tentang takaful. Kalau dia kata takaful penipu, kita kena kontrol lah. Kita kena cakap lah kenapa dia kata takaful tu penipu. Lepas tu kita kena buat fact finding dan kita kena tunjuk dekat dia lah pasal apa, pasal klaim-klaim yang kita pernah buat. Benda-benda tu kena kawal expectation. Saya janji nanti saya update dalam iCar Solutions punya website pasal klaim tu nanti. Saya cuba minta Along selesaikan minggu ni sebab dia nak kena masuk intern 19 hari bulan. Okay? Dan yang A tu ialah Anjal. Anjal kan tu maksudnya kita naikkan lagi kepercayaan pelanggan tu kepada kita. Terutamanya lah dia kena percaya kepada kita tau. Barulah daripada tu dia akan ambil takaful. Sebenarnya klien-klien ni company tu belakang sebenarnya klien tu dia ambil takaful tu sebenarnya kepercayaan tu kepada kita. Right? Yang belakang, yang last kali ialah you, iaitu umpan. Kita umpan lah. Free gift ke, kita umpan dengan apa-apa benda lah. Something yang menarik perhatian dia. Macam Ciput buat masa 9.9 tu sangat bagus. Okay, dia buat 9.9, bayar RM99, dapat RM99,000, kematian RM99,000, hilang bayi kekal, RM99 masuk hospital. Itu sangat bagus sebenarnya. Okay, tu idea. Kita kena rajin sebenarnya, kena rajin. Buat takaful kena rajin. Sebab tu bisnes ni bermaksud anda kena rajin. Bukan anda buat satu benda dah settle yang tu. Tak. Kita kena rajin, kena sentiasa perbaharui kita punya iklan, kena sentiasa perbaharui kita punya konten, kan, kena sentiasa perbaharui semua. Right? Ada soalan apa-apa tak sebelum kita akhiri kita punya program kita malam ni? Quiz tak ada, malam ni saya tak sempat buat quiz. Sebab minggu ni saya sangat sibuk dengan meeting kita, slide meeting. Lepas tu dalam masa yang sama saya tengah selesaikan Yana punya untuk TBE kita punya sahabat baru kita iaitu Diana. Jadi memang saya sangat sibuk. Lepas tu saya nak selesaikan juga slide ni. Sebab kita nak kena menangani bantahan kan. Alright, cuma saya nak dapatkan feedback. Minggu depan saya akan buat slide lagi untuk kelas kita pada setiap Ahad malam. Cuba kalau boleh saya nak satu cadangan daripada sahabat-sahabat iCar. Apa tajuk yang sesuai untuk kalian, untuk yang korang rasa korang nak bincangkan dalam slide-slide berikutnya. Ada tak apa-apa ni? Tapi kita ada banyak lagi sebenarnya produk yang kita tak go through. Seperti Dariku, kita belum go through lagi. Produk wanita kita belum go through lagi. Produk Prime kita belum go through lagi. So saya tengoklah nanti kita masuk produk ke apa ke. Ataupun kita buat pada hari Sabtu ni, kita buat macam sesi call ke apa ke kan. Kita nak menambahkan keberanian kita untuk mendapatkan bantahan. Boleh ya? Ada soalan lagi tak nak bertanya kepada dalam kita punya sesi kita pada malam ni? Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada soalan, kita sudahi dengan kita punya program malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'aqibatu lil insani lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa kalian lagi nanti insyaallah. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Thank you Ustaz. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you. Welcome.
Thank you, Kak. Thank you Wassalam. Terima kasih Kak. Sama. Sama-sama.